Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Amirul Hafiz bin Muhammad Saad, nombor matrik I191037005. Berkaitan dengan tugasan yang telah diberi, saya telah mendapat tajuk yang berkaitan dengan sifat takabur dan tokoh Al-Muhasibi. Baik, saya menerangkan sifat takabur terdahulu. Takabur ni adalah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Taala. Yang mana sifat takabur ini merupakan satu perasaan sombong, yang mana yang melahirkan di dalam diri kita yang mana menyatakan bahawa diri kita ni lebih baik daripada orang lain, iaitu seseorang yang memiliki sifat takabur ini yang selalu membuatnya dirinya ingin lebih hebat, ingin merasakan dirinya lebih hebat. Sifat ni juga dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sesiapa saja yang menyatakan bahawa dia ni hebat, sedangkan apa yang dia miliki itu semuanya adalah milik Allah. Sini menyatakan bahawa kita ni hanyalah hambanya yang melakukan segala suruhannya. Dan kita juga melakukan sesuatu perkara ataupun perkara yang telah dilakukan itu berdasarkan atas kehendaknya. Sombong ni boleh dikatakan dengan keangkuhan yang dimiliki, yang membuatkan orang di sekitarnya juga tidak selesa. Sifat takabur ni bukan sahaja dibenci oleh Allah Subhanahu Taala, malahan kita juga merasakan tidak suka dengan sifat ini, yang boleh kita lihat apabila orang yang bersifat sombong dan menyebabkan diri kita sendiri tidak suka dengan sifat tersebut. Allah SWT berfirman di dalam surah Luqman ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Yang bermaksud dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, yakni kerana sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surah Al-Luqman ayat 18. Selain itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberi peringatan untuk menjauhi sifat takabur. Ini di dalam hadis beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya sifat takabur, yakni sombong, walaupun hanya sebesar zarah sekalipun. Dekat sini bahawa sifat takabur yang sombong ini juga dibenci oleh Rasulullah SAW. Dan janganlah kita kalau boleh, kalau diri kita ini merasa dengan sifat takabur, cepat-cepatlah kita beristighfar, mengingati bahawa Allah sahajalah yang memiliki apa yang kita ada, yakni segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita miliki, segala apa yang kita perolehi, bahawa itulah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tiada apapun jika kita bandingkan, hanyalah kita hanyalah hamba sahaja. Ciri-ciri orang takabur, yang pertama, memandang rendah terhadap orang lain. Yang kedua, kelebihan yang dia miliki harus ditunjuk-tunjuk, menyatakan bahawa dia hebat dan lebih daripada orang lain. Yang ketiga, hatinya tidak tenang melihat orang lebih hebat darinya. Yang keempat ni, dia hanya melihat kesalahan orang lain. Sedangkan kesalahan yang dia buat ni dia tidak nampak. Dia menyatakan bahawa dialah betul, dialah segala-galanya,
hebat dan segala-galanya lebih daripada orang lain. Okey, kesan orang bersifat takabur, kesan yang dapat kesan yang terlihat jelas di dalam diri orang yang bersifat takabur ni, pertama, mudah mendapat kebencian daripada orang lain. Dengan orang melihat orang yang takabur ni merasa benci dengan sifat yang dia tunjukkan. Okey, yang kedua, iman lemah kerana tidak dapat mengawal emosi. Okey, sebabkan beliau bersifat takabur, beliau tidak dapat mengawal emosi dan akan menimbulkan perbalahan jika terdapat perselisihan faham. Okey, yang ketiga, hati tidak merasa tenang dengan sikap orang di sekeliling. Yakni merasakan bahawa dirinya yang betul dan tidak mahu menerima pandangan orang lain, kerana pandangan orang lain adalah salah. Cara menghindari sifat takabur. Okey, apa yang saya boleh katakan bahawa pertama, beristighfar kepada Allah Subhanahu Taala bahawa dialah yang mempunyai segalanya. Kita ni hanyalah hamba, tiada daya melainkan Allah Subhanahu Taala. Okey, yang kedua, berpuasa. Kalau boleh berpuasa sunat, menahan diri daripada lapar, yakni dapat mengawal emosi kita daripada kita berlakunya kemarahan. Jika tidak dapat mengawal emosi apabila kita berpuasa, mudah-mudahan kita dapat mengawal emosi tersebut. Okey, yang ketiga, memperbanyakkan ibadah, yakni memperbanyakkan ibadah, berzikir ataupun bertahmid, bermuhasabah diri, mengingati bahawa Allah SWT ialah pencipta dan kita ini hanyalah hamba, tiada daya melainkan Dia. Okey, yang seterusnya, bersyukur, yakni bersyukur kepada Allah SWT dengan apa yang dikurniakan. Setiap pemberian itu adalah daripada Allah, maka yang terbaik bagi hamba-Nya, kita bersyukurlah. Bersyukur, nescaya Allah akan tambahkan rezeki kita. Seterusnya saya akan menerangkan tokoh ilmu tasawuf, iaitu Al-Muhasibi. Okey, pertama kali biografi beliau. Nama lengkap Al-Muhasibi ialah Abu Abdullah bin Al-Haris bin Asad Al-Basri Al-Muhasibi. Beliau dilahirkan di Basrah pada 165 Hijrah, bersamaan 781 Masihi. Al-Muhasibi ni dibesarkan di kalangan orang yang terkenal kerana keluarganya merupakan orang yang berilmu dan juga memiliki kekayaan. Sebab tu beliau berpindah ke Baghdad. Beliau telah mempelajari ilmu hadis dan ilmu teologi. Okey, seterusnya, bermulanya dengan kelahiran beliau pada usia 5 tahun. Ketika itu bermulanya Khalifah Harun Ar-Rashid yang dilantik untuk pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Okey, Al-Muhasibi ni wafat pada tahun 243 Hijrah, yakni bersamaan 857 Masihi, di kota Baghdad. Okey, perwatakan peribadi Al-Muhasibi. Al-Muhasibi ni seorang yang sentiasa menilai amalannya seharian agar amalan itu ikhlas dan untuk menghindarkan amalan itu daripada riya. Beliau juga seorang yang warak, oleh kerana tidak mengambil harta daripada kekayaan ayahnya, yang di mana ayahnya merupakan mengikut fahaman Qadariyah pada waktu ketika itu. Pendidikan, pendidikan yang dapat saya terangkan daripada latar belakang Al-Muhasibi ini, beliau telah mempelajari ilmu hadis dan ilmu fiqh sehingga mahir dengan ilmu tersebut. Beliau telah berguru dengan ulama yang terkenal pada masa itu, antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i, yakni Imam Syafi'i, Imam Abu Dawud Al-Qasami,
bin Salam dan Qadi Abu Yusuf. Dan Abu Hasibi ini juga mempelajari ilmu tasawuf daripada Abu Al-Fayyad Du Al-Nun Al-Misri. Sumbangan Al-Muhasibi yang dapat saya nyatakan dekat sini. Okey, sebelum tu banyak lagi sumbangan yang beliau hasilkan. Apa yang saya dapat menyatakan di sini, yang pertama hasil karya beliau Riyad lil Hukumullah, yang kedua Risal Al-Mutarsyidun, yang ketiga Adab Al-Nufus Al-Wasiyya. Okey, kesimpulannya dari apa yang dinyatakan, kita dapat mencontohi sifat-sifat ulama terdahulu, bukan sahaja Al-Muhasibi, malah ramai lagi yang ada dengan kehebatan mereka dalam berjihad, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, sehingga kan orang barat mengkaji kitab-kitab mereka untuk dijadikan sebagai ilmu tambahan kepada mereka, bagi memajukan negara mereka. Kita sebagai umat Islam haruslah berbangga dengan apa yang orang Islam miliki. Kita haruslah ambil peluang dalam menuntut ilmu, contohi orang-orang terdahulu dalam menuntut ilmu, agar kita dapat memajukan umat Islam di akan datang, bagi melahirkan generasi yang dapat membuatkan umat Islam jauh lebih maju. Okey, 5 faedah daripada berkaitan dengan tajuk ini. Okey, yang pertama, dapat menambah ilmu pengetahuan. Ini tentang sifat-sifat yang tercela. Okey, sebelum ni kita mengetahui bahawa sifat tersebut, tetapi kita kurang mendalam tentang pengertian dan apakah yang dimaksudkan dengan takabur tersebut. Okey, yang kedua, dapat memahami dan mengerti tentang pengertian ibadah, dan seterusnya mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Taala. Yang seterusnya lagi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita. Itu sudah semestinya lah. Yang terakhir sekali, melahirkan umat Islam yang sentiasa bersyukur dan kurniaan Allah Subhanahu Taala. Okey, kita dapat bersyukur dengan apa yang kita miliki. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.